So bila dia ada peluang keluar, dia membawa apa yang kita kata mineral eksotik, mineral unik, ya, termasuk timah, emas dan sebagainya, ya. Jadi apabila magma naik di kawasan kita seluruh Semenanjung, pasal itu Semenanjung dikenali sebagai Semenanjung Emas, suana bumi. Kerana geologis tahu seluruh dunia Mak Saleh pasal itu hujung 1700 dia sampai lah. Bila ada granit mesti ada biji timah, mesti ada emas. Ya Rabbal Alamin. Okey, di depan tuan-tuan dan perempuan dapat lihat bongkah-bongkah batuan yang sebelum Ogos tahun lepas tak dapat dilihat sebegini banyak. Pada saya satu panorama yang sangat cantik sekarang hasil pengorbanan beberapa orang kepada kita untuk generasi yang akan datang, ya. So depan tuan-tuan dan perempuan ini adalah bongkah-bongkah batuan tertua negara. Kebanyakan batuan kuartzit yang 550 juta tahun dulu di bawah laut, ya. Di Gondwana, di satu kepulauan besar yang lain daripada apa yang kita ada sekarang, ya. Kemudian ianya terangkat hasil tolakan magma yang membentuk granit jerai pada 250 juta tahun dulu baru menjadi darat. Jadi ini kawasan rekreasi perkelahan di bawah Majlis Daerah Yan. Tadi kalau lihat banyak chalet-chalet sebenarnya, tapi sangkut dah sekarang, ya. Dan sebelum ini sungai adalah sangat kecil tempat orang mandi. Ini terpaksa Jawatan Parit dan Saliran buat aliran baru yang lebih jelas hingga bongkah-bongkah ni timbul. Kesemua ini, fenomena ini berlaku akibat apa yang dipanggil aliran puing daripada puncak. Kalau you perhatikan, you nampak scar, ya. Di dinding-dinding jerai itu, scar tu maknanya parut runtuhan, ya. Tanah je tinggal, pokoknya tak ada. Jadi dia bukan pembalakan, ya. Dia satu fenomena alam. You bayangkan, ya, sudah 250 juta tahun di sana, ya, dengan keadaan begitu curam. Jadi apa yang berlaku last year Ogos itu ialah hujan yang buminya, teres itu ataupun lereng itu dah tak sanggup nak tampung dah air itu, ya. Jadi dia turun. Jadi dalam keadaan curam itu turun 1 sentimeter saja, 1 unit, maka dia akan bergerak begitu laju, ya. So kerana itu turun yang akibat takungan, dikata kolam ataupun takungan, menyebabkan dia bawa semua benda. Batu, pokok, kalau you datang pada seminggu, 2 minggu kejadian, ini penuh dengan kayu-kayu balak. Dengan akar-akarnya sekali tercabut, bawa turun. Jadi oleh kerana itu, di sana tu pokok-pokok, kalau katalah dia dah berusia 100 tahun, ya, dia mati dan dia reput. Akarnya tak pegang dah tanah. Satu pokok. Maknanya area 2 meter keliling pokok itu sangat lemah. Tunggu masa saja, ya. Tambah lagi di sebelah bawah, mati juga lagi. Kalau kita anggap dia natural semua, ya. So apatah lagi kalau ada tebang, ada tanam pokok, perubahan kepada getah, perubahan pada pokok durian dan sebagainya. Sebab sangat-sangat curam. Jadi rekod semasa kami menjadikan jerai Geopark, ya, kami dah menemui kesan yang 50-60 kali lebih besar daripada skala yang ada sekarang. Cuma saya tak tahu tarikhnya bila. Saya tak tahu berapa pengorbanan yang dilakukan oleh orang dulu akibat runtuhan itu. Semasa granit magma naik, magma inilah segala benda ada.
magma dalam perut bumi ni, dia ada segala-galanya. Ya. So bila dia ada peluang keluar, dia membawa apa yang kita kata mineral eksotik, mineral unik, ya, termasuk timah, emas dan sebagainya. Ya. Jadi apabila magma naik di kawasan kita, seluruh semenanjung, kawasan itu semenanjung dikenali sebagai semenanjung emas, warna bumi. Kerana geologis tahu seluruh dunia Mak Saleh pasal tu hujung 1700 dia sampai lah. Bila ada granit, mesti ada biji timah, mesti ada emas. Maknanya kalau you nak cari di mana biji timah dan emas, you carilah sempadan granit dengan batuan yang lebih tua. Selepas magma naik, berlaku lagi magma injection, iaitu magma lewat keluar pada lebih kurang 220 juta tahun dulu membentuk batuan pegmatite. Dalam pegmatite ni, you sebutlah apa saja, ya, mineral kecuali belian ada dalam tu. Dan paling menonjol untuk kawasan ini ialah turmalin, batu cincin turmalin yang warna hitam, biru dan sebagainya. Muka bumi termasuk air terjun, dia ada kaitan dengan geologi dia. Ya. So layer batu pasir asal bawah laut macam itu kemudian diangkat oleh magma di tengah-tengah. Jadi dia mencuram, menjunam, ya. Sebegini. Jadi even air terjun pun kita boleh tentukan batu apa air terjun bentuk apa. Kalau bertingkat, batu jenis apa. Ya. Boleh diketahui, ya, berdasarkan kepada jenis batuan tadi, ya. Kuazit antara yang paling keraslah batuan dia, ya. Jadi dia sukar kecuali ada rekahan atau weakness line, baru dia akan pecah bersegi. Jadi kalau you lihat di sini runtuhan-runtuhan yang ada ni, blok ini bila terangkut akan lebih jauh tadi akan dapat kita lihat macam tadilah. Dia pecah daripada lapisan-lapisan asal. Tengok tepi tu kan, dia pecah sikit. Di sini masa kejadian hari itu dia tidak berlaku aliran puing, ya, dia hanya lebih air sahaja. Jadi banjir sampai ke rumah bawah tempat kita makan nanti lunch. Makcik tu akan bagi tahu depan rumah dia pada Ogos lalu air lalu banjir besar sebab dia tak bawa puing, ya. Dia dah sedia dalam keadaan terbuka macam inilah, ya. So ini fenomena yang berlaku di sini, masih formasi jerai. Dengan ciri geologi dia menjadi geotapak juga, dipilih dalam geopark. Geotapak Tanjung Jaga. Lokasi ini dipilih semua geotapak ataupun keluaran magma lewat selepas menjadi granit jerai. Granit Gunung Jerai berlanggar 250 juta tahun yang lalu. So dia terangkat naik atas. Selepas itu dalam 220 juta, lebih kurang 30 juta tahun kemudiannya, berlaku lagi keluaran magma pada saiz-saiz yang lebih kecil di celah-celah rekahan yang ada. Dan dalam pegmatite inilah yang Allah berikan kepada kawasan ini membawa bersama batu permata. Apa tu terpulanglah, tapi biji timah garanti. Itu paling mudah terbentuklah. Batu permata tak banyak lokasi walaupun ada. Emas majoriti. Itu sebab kawasan-kawasan ini biasanya mesti ada nama kampung Sungai Emas, Pasir Emas. Dia memang berkait. Ya? Kalau kristal tu terpotong tepat dengan dia, so dia berkilat. Kalau potong serong, dia tak berkilat. Ini Prof. Ini batu macam air terjun Seri Perigi tadi. Okey. Macam Siti Hayun. Batu 550 juta tahun. Kemudian berlaku injection, sentuhan dengan granit. Granit langgar dia. Ya, dia bersentuh terus. Bila dia sentuh saja ini dengan suhu yang sangat panas, semua mineral ini akan bertukar.
kepada yang baru. Ya. Kemudian 220 juta, 30 juta tahun kemudiannya berlaku injection magma lagi, tapi tidak saiz yang sebesar menghasilkan gunung jerai. Menghasilkan pegmatite yang putih-putih ni. So dia bawa batu permata. Ini kalau you tengok anda kanta ataupun you buat handphone besarkan, enlarge kan, ni semua kristal tourmaline. So you korek saja tanah mana-mana. Tapi geologically kita tahulah dah area itu mengumpul bahan. Sebab ini hancur akan jadi mineral semua kan, jadi lodak atau pasir atau lumpur. Jadi mineral itu kita sedut, bawa satu lab khas, tengok semua bawah mikroskop pengasingan dia. Pulau-pulau ini dalam geologi atau geografi dipanggil Pulau Baki. Baki bermaksud dia dulu pernah sebagai daratan. Okey, air laut ini cross sampai sini hanya 5,000 tahun dulu saja. Maknanya sebelum 5,000 tahun dulu kita boleh jalan kaki terus ke pulau. Ya. So 5,000 tahun sampai ke sini. So itu dikatakan Pulau Baki. So itu juga pulau-pulau itu part daripada Jerai Geopark. Kerana ada cerita geologi dia. Di sana sekarang hanya tempat peranginan lah. Ada kreasi pantai, ada penyu naik,